kembali semula tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan sambung dengan satu topik yang saya rasakan begitu menarik ya sebagai seorang anggota koperasi, mana prinsip-prinsip koperasi ini adalah amat perlu untuk kita fahami betul-betul. Dan sebagai anggota lembaga, kita perlu faham untuk memastikan kita dapat menjalankan tanggungjawab sebagai lembaga dengan baik. Jadi, prinsip koperasi telah dikemas kini daripada semasa ke semasa, bermula daripada prinsip Rochdale dalam pada tahun 1844, kemudian dikemas kini kan pada tahun 1933, 1966, dan kita telah menggunakan pakai prinsip-prinsip koperasi yang telah dikemas kini pada tahun 1995 pada deklarasi di Manchester ya, bersama-sama dengan definisi, nilai-nilai koperasi dan juga prinsip yang kita akan bincangkan ini ya. Di dalam prinsip koperasi ini telah digariskan 7 prinsip utama yang perlu bagi satu koperasi untuk satu koperasi satu identiti bagi sebuah koperasi ya. Saya maksudkan itu. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, prinsip yang pertama adalah keanggotaan sukarela dan terbuka. Apa yang dimaksudkan sebagai keanggotaan sukarela dan terbuka? Jadi di sini seperti mana yang kita tengok, yang kita bincangkan berkenaan dengan keanggotaan ya. Maknanya dia definisi koperasi, kita sebagai anggota koperasi, kita adalah secara sukarela untuk menganggotainya. Tak ada siapa paksa, dan dia adalah terbuka kepada sesiapa sahaja. Tetapi di dalam koperasi yang ditubuhkan itu, dia ada had-hadnya. Sebagai contoh, terbuka kepada kaum wanita. Jadi lelaki tak bolehlah masuk dalam koperasi tersebut. Terbuka kepada pelajar-pelajar sekolah, hanya untuk kepada pelajar-pelajar sekolah. Itu yang dimaksudkan sebagai terbuka, yang mana tertakluk kepada undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh koperasi tersebut ya. Itu adalah berkenaan dengan keanggotaan sukarela dan terbuka. Keanggotaan sukarela ni dia secara sukarela untuk menganggotai koperasi, dan secara sukarela dia untuk berhenti daripada menjadi anggota koperasi. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah berkenaan dengan kawalan demokratik anggota. Sebelum ni kita bincang di dalam definisi koperasi telah disebut berkenaan dengan kawalan demokratik. Di dalam nilai-nilai koperasi disebutkan juga mengenai dengan demokratik, dan di dalam prinsip ini juga disebutkan sekali lagi berkenaan dengan kawalan demokratik anggota. Kalau kita lihat di sini, kawalan demokratik anggota ni secara mudah saya pun dah cakap dah sebelum ni juga, adalah berkenaan dengan dari segi lantikan, cara kita nak buat keputusan, yang mana semua ini berlaku di dalam mesyuarat agung. Jadi kita boleh nampak dari segi praktikalnya berlakunya kawalan demokratik anggota. Itu di bawah prinsip yang kedua. Manakala kalau kita lihat di dalam prinsip yang ketiga, dari segi penyertaan ekonomi anggota, salah satunya adalah sumbangan anggota dalam bentuk modal, iaitu saham anggota. Dan apabila seorang anggota melaburkan ataupun meletakkan saham di dalam koperasi, dia akan menjadi anggota, dan perlu kepada seorang anggota ini untuk sama-sama terlibat di dalam aktiviti yang dibuat ataupun yang dilaksanakan oleh koperasi. Itu dari segi prinsip yang ketiga. Manakala autonomi dan kebebasan di dalam prinsip keempat adalah berkaitan dari segi kawalan. Kita sebagai koperasi, dia bebas untuk menjalankan operasi koperasi tersebut tanpa kawalan daripada pihak luar, tapi dia adalah tertakluk kepada undang-undang yang telah ditetapkan, ya undang-undang koperasi. Itu dari segi autonomi. Di dalam autonomi iaitu kebebasan secara dalaman, autonomi.
Manakala kebebasan, koperasi mempunyai kebebasan untuk menjalankan aktiviti, membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Itu apa yang ditekankan di dalam prinsip yang keempat. Manakala prinsip yang kelima merupakan, bagi saya dia adalah merupakan satu prinsip yang begitu penting, ya, iaitu pendidikan, latihan dan maklumat. Di mana pendidikan, latihan dan maklumat ini adalah perlu untuk setiap anggota koperasi, bukan sahaja kepada anggota lembaga, tapi kepada anggota koperasi. Kita perlu memberi pendidik kepahaman, bukan sahaja dalam bentuk koperasi, tapi dalam apa-apa bidang yang perlu untuk anggota kita tingkatkan pengetahuannya, ya. Itu satu yang uniknya berkenaan dengan koperasi, ya. Dari segi pendidikan, kita perlu memberi latihan, latihan terutama kepada tenaga-tenaga kerja kita dalam pada pihak pengurusan, dan maklumat-maklumat perlu diberikan melalui buletin yang dikeluarkan kepada anggota-anggota untuk memberitahu apa-apa aktiviti baru yang akan dijalankan oleh koperasi. Di sini anggota sedia maklum apa tu faedah-faedah yang anggota akan perolehi apabila anggota menjadi anggota koperasi. Jadi itu perlu diberikan melalui buletin ataupun melalui notis-notis yang dilekatkan di papan kenyataan koperasi. Dan sekarang ni koperasi boleh membangunkan laman web sendiri, dan maklumat-maklumat itu terus boleh dicapai oleh anggota itu sendiri, ya. Okey, manakala dalam prinsip yang keenam, koperasi menggalakkan kepada kerjasama antara koperasi. Apabila berlaku kerjasama antara koperasi, keadaan koperasi akan jadi lebih kukuh. Kukuh, yang mana koperasi-koperasi boleh bekerjasama dalam bentuk kepakaran, dalam bentuk sumber modal. Jadi daripada sini koperasi akan menjadi satu organisasi yang lebih baik lagi untuk membangunkan dan juga memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Dan pada prinsip yang terakhir yang kita boleh lihat di sini, ia adalah berkenaan dengan prihatin terhadap komuniti. Komuniti ni bukan sahaja kepada anggota itu sendiri, tetapi kepada komuniti luar. Setelah kita mendapat keuntungan dipulangkan semula dalam bentuk faedah-faedah, maka di sini kita boleh lihat, yang mana kita boleh bangunkan atau kita boleh wujudkan kumpulan-kumpulan wang untuk membolehkan kita memberi sumbangan kepada pihak-pihak luar. Itu adalah berkenaan dengan prihatin terhadap komuniti. Jadi prinsip-prinsip ni adalah penting kepada bukan sahaja kepada lembaga koperasi, tetapi juga kepada anggota koperasi, yang mana ditekankan di dalam penyataan identiti koperasi yang diguna pakai sehingga sekarang, ya. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip ini dari segi aplikasi, untuk nampak lebih mudah lagi, dari segi aplikasi praktikal bagi prinsip-prinsip koperasi untuk setiap prinsip, maka kita akan tengok di sini apakah aplikasi praktikal bagi prinsip-prinsip koperasi yang boleh kita nampak dengan jelas lagi. Kalau kita lihat di sini, kalau kita tengok keanggotaan terbuka dan sukarela, yang mana merupakan prinsip yang pertama, di sini kita boleh tengok contoh aplikasi yang boleh saya bagi di sini adalah keanggotaan terbuka ini semua yang memerlukan dan boleh mendapatkan perkhidmatan anggota, anggota bebas berhenti pada bila-bila masa. Itu secara umumnya seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini. Jadi untuk prinsip yang seterusnya kita berhenti dan kita akan sambung selepas ini.